Assalamualaikum semua. Teacher Aida kat sini. Hari ni teacher akan sampaikan beberapa perkara. Sebelum tu teacher nak bagi kita beberapa soalan. Pertama sekali, apakah dia tujuan penurunan Al-Quran? Kedua, kenapa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Ketiga, kita selalu dengar orang kata Quran ni susah. Seterusnya ada satu lagi perkara. Adakah kita boleh pilih sama ada kita nak ke, kita tak nak ke, kita nak kata susah ke? Supaya semoga selepas habis daripada sesi ini kita akan dapat menjawab soalan-soalan ini semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-Quran ini adalah risalah daripada Allah. Dia menjadi petunjuk kepada semua manusia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah 2 ayat 185, iaitu surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu yang telah diturunkan ia di dalamnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk itu dan juga Al-Furqan, pembeza. Jadi tujuan penurunan Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada semua manusia. Kemudian Allah pilih pula Nabi SAW yang berbangsa Arab untuk menyampaikannya. Baik, kita cuba tengok ayat surah 62, surah Jumaah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah lah yang telah mengutuskan pada ummiyin, golongan yang ummi, akan seorang rasul daripada kalangan mereka. Dia membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Siapa yang baca? Allah ke? Bukan. Rasul daripada kalangan masyarakat yang ummi, masyarakat bangsa Arab ni. Daripada mereka tu maknanya sama bangsa, bangsa Arab. Kemudian wa yuzakkihim, ia membersihkan mereka. Yang kedua ni. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan ia mengajarkan mereka akan kitab itu dan juga hikmah. Sesungguhnya mereka daripada sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan, ya. Nabi SAW Allah utuskan untuk yang pertama tilawah, kedua wa yuzakkihim, tazkiyah, menyucikan, untuk membersihkan mereka, tazkiyah, dan yang ketiga taklim. Taklim ni apa? Proses belajar, mesti mengajarkan dan mengajar. Jadi tilawah, tazkiyah dan taklim. Apa maksud tilawah? Tilawah ni maksud dia baca, ajar baca dulu. Baca macam mana? Baca ada macam-macam jenis baca. Jadi satu baca tartil. Bila kata baca tartil, bererti baca dengan tajwid. Ini yang kita semua, ramai daripada kita belajar tentang ni. Maknanya kita belajar menyebut, kita belajar makhraj, kita belajar tajwid lah, untuk membaca Al-Quran tu seperti mana yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita tak boleh baca Quran tu dengan bahasa Rumi, jadi kena baca dengan bahasa Arab. Kena tahu huruf-huruf dalam bahasa Arab. Baik, kemudian baca juga ada memberi maksud baca, faham. Iqra', baca, faham. Mesti dengan kefahaman. Macam contoh bila kita baca buku Peter and Jane ke, kita belajar bahasa Inggeris kan, kita belajar bahasa Melayu, kita mesti faham. Maknanya setiap perkataan yang kita baca tu kita faham. Contoh, bacalah anakku, ibu, api. Jadi kita nampak, oh ini ibu, ini macam ni ejanya, ini sebutnya, ini barangnya, ini bendanya. Begitu juga dalam bahasa Inggeris. Kita tahu dog, kita tahu this is a dog, ini anjing. Kita baca, kita boleh sebut dan kita boleh faham. Sepatutnya Quran tu begitulah, kita boleh sebut dan kita boleh faham. Tetapi dekat sini lagi kita dah tak sampai, kita tak sampai pun. Maknanya kebanyakan daripada kita boleh sampai baca pada tartil je. Baca tartil tu kita rasa berlagu semua, tapi bila iqra', bab faham, kita tak dapat faham. Jadi di sini
Bila kita baca dalam keadaan kita tak faham, kita tak dapat, mungkin tak sampailah bahagian tazkiyah ni. Macam mana nak bersihkan diri kita dari, sepatutnya Quran ni bila kita baca dengan faham, ya, kita dapat ikut. Bila kita dapat ikut, kita dapat keluar daripada kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah 14 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini sebuah kitab, kami turunkannya kepada engkau supaya engkau mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin daripada Tuhan bagi mereka kepada jalan bagi yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maknanya apa? Ayat ni Allah kata, kitab ni tadi yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, tak lain tujuan dia supaya Nabi tadi bacakan. Bila baca, faham, dapat ikut yang perkataan tilawah tadi tu, dapatlah manusia ni keluar daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang lah. Dengan izin daripada Tuhan mereka, berarti dengan cara yang Allah tetapkan lah. Maknanya kena ikut contoh daripada Nabi SAW. Itu yang Allah suka. Quran itu penurunannya supaya Nabi dapat mengajarkan dia kepada manusia, dapat menyampaikannya, dan manusia ni dapat membersihkan diri mereka daripada perkara-perkara yang salah. Jadi yang terang adalah ke syurga. Jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan mana lagi jalan Allah? Jalan Allah ni Allah nak ajak kita balik ke syurga. Baik. Kemudian daripada situ pasti berlaku proses yang berikutnya, iaitu proses taklim. Tak boleh pula kita tahu Quran ni, kemudian kalau Nabi dia tahu, kemudian dia tak sampaikan. Jadi tak patutlah macam tu. Macam mana nak jadi petunjuk kepada semua manusia? Maka mesti berlaku ataupun mesti dijalankan proses yang ketiga, macam disebutkan dalam surah 62 ayat 2 tadi, iaitu proses pembelajaran. Bila kata proses pembelajaran tu, mesti ada orang yang mengajarkannya, mesti ada orang yang belajar, yang mempelajarinya. Dia tak boleh pula kita tertumpu, kita baca, kita buat, lepas tu kita simpan seorang-seorang. Tak boleh. Dia mesti kita sampaikan. Itu yang Nabi SAW buatkan. Tapi apa yang nak disampaikan? Mestilah yang Allah turunkan juga, iaitu Quran. Cuba kita tengok dalam surah 379, ya, surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak patut bagi seorang manusia bahawa ia dikurniakannya oleh Allah akan kitab itu. Maknanya dikurniakan kepadanya Alkitab dan juga hikmah dan juga pangkat kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu semua pengikut-pengikutku daripada selain daripada Allah. Akan tetapi dia pasti berkata, jadilah kamu pengabdi diri kepada Rabb, disebabkan kamu sentiasa mengajarkan Alkitab dan disebabkan adalah kamu sentiasa mempelajarinya. Jadi mafhum dia apa? Tak patut orang yang Allah berikan dia kitab, kemudian dia mengajak dengan Quran ni tadi, mengajak orang kepada dirinya. Tak mungkin jadi macam tu. Sepatutnya dia mengajak orang kepada mentauhidkan Allah. Jadilah kamu pengabdi diri kepada Allah. Jadi kalau kita belajar, Quran ni mesti disampaikan. Maknanya tak boleh terhenti kepada kita belajar dan mengajar. Apa yang nak diajarkan? Quran. Quran tu apa? Quran itu datangnya daripada Allah. Tapi kenapa? Ini proses ni kadang-kadang kita perasan je berlaku, tapi sebenarnya tak berlaku. Pasal apa ya? Kita tengok dalam surah 62 ayat 2 ni tadi ada sebut tentang golongan yang ummi.
Nabi SAW ni Allah utuskan kepada kaum yang ummi. Siapa dia kaum yang ummi ni? Apakah kaum yang ummi ni kita? Mungkin tak? Jadi kita buka surah 2 ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan daripada mereka ada orang-orang yang ummi. Kalau kita tengok, biasa dia kata terjemahannya buta huruf. Tapi di sini di explain dalam ayat ni ada sebelah dia ada lagi la ya'lamunal kitab. Bukanlah buta huruf semata-mata. Yang buta huruf Nabi kita. Memang Nabi sebab apa dia tak pernah belajar. Dia tak pernah belajar huruf Arab ke. Nabi tak pernah belajar, tak pergi sekolah, tak pernah belajar huruf Roman ke. Tak ada. Tapi bila kata ummi ni dalam hal ini berarti tidak mengetahui tentang Alkitab. Kitab itu. Kitab itu kalau ketika zaman Nabi SAW sebelum Quran habis diturunkan atau sebelum Nabi sendiri menjadi Rasul, apa yang berlaku? Patutnya ada kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang yang ummi berarti dia tak tahu tentang kitab tu semua. Dia tak tahu isi kitab itu dan apa yang diajak. Jadi apa yang mereka tahu illa amaniya, melainkan sangkaan-sangkaan. Sangkaan-sangkaan macam mana? Ya kot. Macam itulah. Maknanya mereka tawaf juga. Okey, kaum musyrik Mekah ketika tu. Mereka tawaf tak? Mereka tawaf. Mereka buat haji tak? Mereka buat haji. Mereka pandai bersyair? Pandai. Mereka tulis tak syair? Tulis. Mereka gantung pula syair-syair mereka tu. Berarti mereka bukanlah orang yang buta huruf. Mereka kenal, mereka boleh baca. Tapi mereka tak tahu tentang kitab sebelum tu. Mereka tak tahu apa yang mereka ada pada diri mereka tu, maknanya datuk Nabi ke dan ketua-ketua kaum Quraisy tu, kalau mereka tawaf, mereka buat korban, kita jangan anggap mereka baik. Tapi sebenarnya mereka hanyalah membuat sesuatu yang telah jadi sebati dalam masyarakat mereka. Itu hanyalah sebahagian daripada budaya. Yang mereka tawaf ke apa ke semua tu hanya sangkaan. Sebab mereka dengar disampaikan turun-temurun kan. Dan tidak lain, Allah kata mereka hanyalah menduga-duga. It's a guessing game. Agama mereka tu hanya duga-duga. Jadi siapa yang banyak pengaruh, dialah yang menentukan apa nak dibuat. Macam ni. Jadi yang buat berhala dan sebagainya tu semua kerana mereka tak tahu tentang Al-Quran. Tapi kalau tak tahu Al-Quran, baca tak faham, lepas tu macam mana nak ikut? Yang kita buat tu semuanya ada ritual. Jadi itulah dia sebenarnya yang Allah maksudkan sebagai masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi ni kiranya sesatlah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Macam ayat 62 surah 2 tadi kan. Macam kita kata kalau Allah nak kita tahu, kenapa Allah tak turunkan Quran ni dalam bahasa Melayu? Adalah sebab dia kan. Jadi Allah sengaja Allah memilih bahasa Arab seperti yang disebutkan dalam surah 41 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ini adalah sebuah kitab telah diperincikan ayat-ayatnya sebagai sebuah bacaan dalam bahasa Arab bagi kaum yang mereka tahu. Bila cerita pasal perkataan tahu ni, semua kita ni tahu sebab apa? Sebab kita belajar kan? Sebab kita belajar. Kita tak perlu tunggu kita pandai baru kita nak belajar Quran ni. Tak. Tapi kita kena belajarlah Quran ni. Yang alamu ni, jadilah kita satu kaum yang mengetahui. Macam ni kita tahu? Sebab kita belajar. Kita belajarlah bahasa Arab ni, barulah kita jadi pandai. Jadi memang sengaja Allah turunkan kitab ni dalam bahasa Arab. Kalau nak tahu Quran ni, kenalah belajar. Kalau tak belajar, mana boleh? Bayangkan Nabi SAW sendiri tu ummi lah. Asalnya Nabi ummi. Kita ni pun ummi. Kita takkan nak ummi selama-lamanya. Jadi kita kena belajar. Ramailah orang kata susahlah bahasa Arab ni. Tapi sebenarnya Allah kata mudah. Dah Allah pilih kan. Kalau tengok dalam surah 12 ayat 2 pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkannya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab supaya kamu
ta'qilun. Kat sini gunakan perkataan akal pula tu. Maknanya gunakanlah, joklah your otak tu. Maknanya gunakan otak, gunakan akal, gunakan hati untuk mengerti ayat-ayat Allah. Jadi dekat sini maknanya sengaja. Jadi bila Allah yang pilih bahasa Arab tu, dia kata mudah. Kita janganlah kata susah. Tapi kebanyakan orang tak nak belajar tu, tak faham, tak apalah, susah. Tak boleh kita kata macam tu, kita berterusan begitu, sebab Allah sendiri kata mudah. Cuba kita tengok dalam surah 54 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Allah kata, ni ada huruf taukid, ya, penerangan, penjelasan, penegasan, dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, untuk diambil pelajaran, nak belajar, nak ambil peringatan, sebab nak jadikan dia petunjuk, nak jadikan dia guide. Jadi Allah dah mudahkan. Ada tak orang yang nak ambil peringatan? Allah tanya. Kemudian dalam surah yang sama, ayat 22, dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka ada tak orang yang nak ambil peringatan? Ada tak? Jadi 2 kali. Mudah kan tu? Dah mudah dah. Ayat ni pun tak panjang. Dah berulang, dah 2 kali. Lepas tu Allah tanya lagi dalam ayat 32. Dah kali ketiga. Ayat yang ke-40. Allah sebut lagi sekali. Sama dah. Jadi 4 kali. Di situ, Allah kata dalam ayat ni semua, Allah kata kami dah jadikan dia mudah. Lepas tu, kenapa kita kata susah lagi, ya? Kemudian bukan saja Allah kata sekali, Allah kata mudah tu banyak kali, 4 kali dalam satu surah. Sedangkan bahasa lain kita sanggup berkorban, kita banyak habiskan masa untuk belajar. Tapi dengan Quran ni kita kata tak apalah, tak payahlah. Macam mana kita boleh bersikap begitu, seolah-olah kita ada pilihan, ya? Sebenarnya kita ni ada pilihan ke tidak ada pilihan? Dalam surah Taha ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan ke atas engkau Quran itu untuk menyulitkan engkau, untuk menyusahkan engkau. Bayangkan. Jadi Allah kata mudah sebab dia dah bagi jaminan. Allah turunkan Quran ni kepada Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah orang yang berbangsa Arab. Nabi SAW itu sengaja Allah pilih dia tu illiterate. Dia buta huruf sebab dia tak pernah pergi sekolah. Dia tak pernah belajar perkataan lain. Tapi bukan bererti dia tak pandai. Cuma Allah pelihara dia supaya dia dapat pure bahasa Arab Quran ni, yang memang nak tunjukkan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak ada pencemaran padanya. Kemudian Allah pilih pula bahasa Arab. Contoh macam dalam solat kita, boleh tak kita solat dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab? Tak boleh kan? Kita nak baca Fatihah, mesti baca bahasa Arab dulu. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena belajar. Kemudian Allah kata pula, Allah bagi jaminan mudah. Kalau nak ambil peringatan, mudah. Jadi sebab kaedah usul menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi maksud dia apa? Pelajaran itu, pengajaran itu ataupun ibrah itu diambil dengan lafaz yang umum, tidak semestinya dengan sebab-sebab yang khusus. Jadi kalau kita faham, macam kita belajar, kita baca benda lain kan, kita dapat je, kita terus faham apakah maksud dia, sehingga peringatan di jalan raya tu pun kita nampak, kita faham. Itu maksud faham tu. Nampak, terus faham, dan bila faham ada tindakan yang kita buat bila kita faham. Jadi perkara ni susah nak berlaku kalau kita at surface level pun, pada yang zahir tu pun kita tak faham. Jadi kita tak dapat jadikan Quran ni sebagai petunjuk. Allah kata mudah, kita kata susah. Jadi kenapa kita ni ada banyak pilihan? Kenapa kita rasa macam tak sesuai, tak nak untuk belajar bahasa Arab ni? Patutkah kita beralasan begitu lagi? Sedangkan ini adalah pilihan Allah. Cuba kita tengok dalam surah 33 ayat 36. Ini saya mengambil lafaz umum, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi seorang lelaki yang beriman dan tidak juga wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara bahawa mereka merasakan bagi mereka ada pilihan lebih baik daripada apa yang urusan mereka tu, dalam urusan mereka. Dan barang siapa dia menderhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, benar-benar pasti telah sesat oleh dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi maknanya di sini kita ni tak ada pilihan ya. Kita kena belajar. Kalau kita mengaku kita ni orang Islam dan kita nak jadi orang yang beriman, tidak dapat tidak. Kita mesti mempelajari Al-Quran ini supaya kita dapat mengambil pelajaran secara langsung. Setiap kali Quran tu dibacakan kepada kita, sama ada dalam solat, ketika kita solat berjemaah atau kita solat sendirian. Kita membaca, kita mendengar dan lepas tu ada tindakan yang lahir daripada kefahaman kita pada apa yang dibacakan kepada kita tu. Itulah sepatutnya proses yang berlaku tu tadi. Lepas tu pula, dan kita tak boleh biarkan dia mati dekat kita je. Maknanya kita kena sebarkan, kita kena sampaikan. Apa yang kita sampaikan mestilah sama seperti apa yang Nabi sampaikan, iaitu Al-Quran. Jadi kita sebenarnya tak ada pilihan ya. Jadi nak tanya macam ni lah, belajar bahasa Arab ni wajib ke tak? Wajib, hukumnya wajib. Sebab apa? Belajar bahasa Arab yang mana? Yang wajib, yang kita gunakan dalam solat. Yang paling wajib apa dia? Fatihah. Ada usul fiqh ada menyebutkan ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya ialah tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya, makanya itu adalah wajib. Huwa ni merujuk semula kepada dia. Mana apa yang tidak, sesuatu yang tidak sempurna itu melainkan dengannya, makanya itu adalah wajib. Jadi kat sini kita buat kesimpulan, oleh kerana kaum muslimin tidak dapat memahami Al-Quran, Al-Sunnah, doa serta zikir kecuali dengan menguasai bahasa Arab, maka hukum mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib. Benda lain kita bayangkan macam tu je. Benda lain semua kita belajar, kita pandai. Tak pandai masak, belajar masak. Tak pandai bercakap orang putih, cakap orang Inggeris, kita belajar sampai kita pandai. Semua kena belajar. Jadi kadar yang kita belajar tu Allah dah tetapkan dah. Tak perlu banyak. Ini yang diwajibkan. Bacalah, fahamlah yang kita sebut di dalam solat tu. Sekurang-kurangnya. Panduan tu Allah jamin pula dianya kekal, dia adalah mukjizat. Jadi tak berubah tu pun satu fakta yang sebenarnya kita boleh kesenang nak kuasai. Kita tak berubah. Kalau surat khabar memang kita tak boleh nak hafal. Esok cerita lain, tapi kebanyakan daripada kita hafal. Benda lain kita boleh hafal, kita boleh faham, tapi bab ni kita tak boleh faham. Ingat, kita ada exam. Exam kita tu apa? Besok kita mati tu, exam. Kita belajar tak buku teks kita ni? Kita kaji tak? Kita faham tak? Kalau kita tak faham, macam mana kita nak jawab soalan exam esok? Jadi di situlah kita kena fikir. Saya harap semoga dengan penjelasan ini terjawablah soalan-soalan yang ditanyakan tadi di awal kelas. Jadi insya-Allah kita akan sambung di sesi yang akan datang. Untuk hari ini, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.